Didik TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini saya sangat seronok sebab hari ini kita akan belajar bagaimana menservis motosikal bersama dengan guru kita. Jom kita lihat profil guru kita hari ini. Macam biasa, hari ini saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan dua guru kita. Yang pertama, jurubahasa iaitu Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Ya, manis senyuman cikgu kita. Yang kedua, bersama dengan kita juga Cikgu Muhammad Ilyas Imam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Muda, Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Ya, khabar baik Hakim. Alhamdulillah. Ini kali pertama cikgu ya, kita bergandingan. Ya, baru kali baik pertama. cikgu. Okey cikgu, saya difahamkan kita tidak bertiga hari ini. Kita ditemani oleh murid-murid yang lain dalam talian. Jadi apa kata? Jom kita berkenalan dengan mereka. Inilah murid-murid yang akan bersama dengan kita hari ini. Serba oren mereka cikgu ya. Ya. Baik, boleh cikgu kenalkan mereka kepada kami? Boleh. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Hakim hari ini iaitu pelajar daripada SMK Batu Muda. Okey, pelajar pertama Syafi Daniel. Hai Syafi. Okey Syafi, lambai sikit. Okey, pelajar kedua Izzat Farhan. Apa khabar Izzat? Okey, pelajar ketiga Hamizan. Apa khabar Hamizan? Okey, Hamizan. Dan yang terakhir Haris. Apa khabar Haris? Ya, itulah murid-murid yang akan bersama dengan kita hari ini. Terima kasih kepada semua murid. Okey cikgu, apakah topik dan standard pembelajaran kita hari ini? Ya, baik. Baik, untuk tajuk kita pada hari ini, yang mana kita akan melihat standard kandungan penyelenggaraan berkaitan alatan dan menservis motosikal. Baik, alatan dan mesin menservis motosikal ni merupakan satu kelengkapan yang sangat penting di bengkel, terutama apa yang kita pelajari di sekolah. Okey, kerana tanpa ada peralatan dan juga kelengkapan seperti mesin ini, menyebabkan setiap kerja yang kita lakukan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, jadi untuk topik kita pada hari ini, kita lihat pada standard pembelajaran pula, yang mana yang pertama, pelajar dapat mengenal pasti jenis alatan dan mesin yang digunakan untuk kerja menservis motosikal. Standard pembelajaran yang kedua iaitu menerangkan kaedah penggunaan dan penyelenggaraan alatan dan mesin berdasarkan pada standard pengeluar. Dan yang ketiga, menunjuk cara penggunaan dan penyelenggaraan alatan dan mesin berdasarkan SOP. Baik. Seterusnya kita lihat pada kategori alatan dan mesin. Okey, jadi yang dikatakan sebagai alatan dan mesin ini terdapat beberapa jenis yang dikategorikan. Yang pertama iaitu alat umum. Alat umum ini merupakan alat yang digunakan pakai secara selalu. Okey, maksudnya kerap kali digunakan. Itu dinamakan sebagai alat umum. Manakala yang kedua iaitu alat mengukur. Okey, kita lihat pada alat mengukur. Dan yang ketiga, alat menguji. Seterusnya, ada juga alat menanda, alat memotong, alat khas dan juga yang terakhir iaitu mesin. Baik, jadi semua alat-alat dan mesin ini merupakan alat yang penting yang kita sering guna di bengkel-bengkel untuk memberi kepada pelajar dan juga pada pengusaha-pengusaha bengkel supaya ia dapat jalankan kerja dengan baik. Dan dia dapat mempercepatkan proses kerja. Yang mana contohnya macam mesin.
setiap kerjaan ada juga yang memerlukan mesin untuk kita laksanakan tugas tersebut. Tanpa ada mesin, kerja jadi payah. Okey, dan dia akan menyebabkan mengambil masa yang terlalu lama. Jadi itulah keperluan alat-alat dan mesin di bengkel yang digunakan pakai terutamanya di bengkel menservis motosikal. Baik. Alat umum, okey, fungsi utamanya iaitu ianya digunakan dalam kerja-kerja umum. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, kerja-kerja umum ini maksudnya contoh dalam kerja menservis motosikal kita terdapat banyak sistem. Okey, kita terdapat banyak sistem, contohnya macam sistem pelinciran, sistem bahan api. Jadi setiap sistem ini menggunakan alat-alat yang sama, maksudnya alat yang formal yang biasa kita gunakan. Contoh alat-alat umum iaitu seperti set spana, set soket, set pelayar, set pemutar skru dan juga set tukul. Okey, kita lihat pada alat yang seterusnya iaitu alat dalam kerja mengukur. Okey, alat dalam kerja mengukur iaitu yang diguna pakai untuk kita mendapatkan ukuran ataupun kita boleh mendapatkan bacaan daripada ukuran yang kita ambil tersebut. Sebagai contoh alat yang digunakan dalam kerja pengukuran iaitu pembaris keluli. Kemudian angkut vernier, mikrometer, tolok perasa, tolok teleskopik, perengkuh daya kilas dan juga beberapa alat-alat yang lain. Okey. Seterusnya pula kita lihat kepada alat untuk kerja menguji yang mana fungsi utamanya adalah berkaitan dengan pengujian. Alat yang dikatakan sebagai alat pengujian ini walaupun ianya tidak mempunyai bacaan ataupun ukuran di situ, namun daripada segi pengujian ianya dapat memberi maklumat yang terus kepada mekanik ataupun pengguna tentang masalah ataupun kebolehgunaan pada setiap sistem tersebut. Okey, sebagai contoh kita ambil sebagai meter pelbagai ataupun kita panggil sebagai multimeter lah. Yang mana kita nak tahu keterusan tentang litar ataupun kabel yang digunakan. Jadi dengan gunakan meter pelbagai kita boleh uji litar ataupun kabel tersebut untuk kita tahu kebolehgunaan pada litar ataupun kabel tersebut. Okey, antara jenis alatan yang lain iaitu tolok mampatan, tolok dial dan juga hidrometer. Seterusnya alat menanda iaitu berfungsi bagi menanda pada benda kerja terutamanya yang melibatkan bahan seperti logam, plastik, getah dan juga kayu. Yang mana ada juga antara bahan-bahan tersebut yang mana kita gunakan di bengkel-bengkel. Baik, jenis alatan yang lain yang terdapat dalam alat menanda ini yang dikategorikan sebagai alat menanda, contoh yang lain sebagai penanda pusat dan juga penggarit. Okey. Seterusnya alat bagi kerja memotong iaitu yang mana fungsi utamanya adalah bagi memotong bahan kerja. Sebagai contoh, alat yang dikategorikan sebagai alat memotong ini yang semua kenal saya rasa iaitu gergaji besi, kikir, pahat sejuk dan juga set pembenang. Okey, set pembenang ni yang mana kita gunakan untuk menghasilkan thread ataupun ulir pada skru ataupun nut. Okey, itu biasalah kita boleh lihat, kita boleh jumpa. Baik. Dan alat seterusnya iaitu alat khas. Okey, yang mana alat khas ini iaitu berfungsi untuk kerja-kerja yang tertentu. Sebagai contoh, kita ambillah chain cutter iaitu pemotong rantai yang mana ianya dikhususkan untuk melakukan kerja memotong rantai. Jadi kalau untuk sistem lain mungkin ianya tidak boleh diguna pakai. Jadi ia hanya sesuai untuk kerja memotong rantai sahaja. Okey, contoh alat yang lain, magneto puller, bearing puller, separator, crankcase splitter dan juga valve spring compressor. Dan yang terakhir iaitu mesin. Yang mana mesin tadi iaitu
yang mana ianya dapat membantu manusia untuk menghasilkan ataupun melakukan pekerjaan dengan lebih baik, terutamanya untuk kuantiti yang banyak, untuk kerja yang susah, dan juga ianya dapat mempercepatkan masa dalam menghasilkan sesuatu pekerjaan tersebut. Okey, itu maksudnya kebergantungan kita terhadap mesin. Sebagai contoh, kalau di bengkel motosikal ni kita ada mesin macam untuk menukar tayar. Okey, tayar changer machine ataupun mesin pemampat udara yang mana ianya sangat diperlukan dan menjadi keperluan utama di bengkel-bengkel. Okey, jenis mesin yang lain yang ada di bengkel menservis motosikal iaitu bike lift, seterusnya penekan hidrolik, mesin gerudi, mesin canai dan juga mesin kimpal. Baik. Okey, baik cikgu. Jadi itulah 7 kategori alatan dan mesin yang kita belajar di segmen ini. Dan sekarang cikgu, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Baik. Didik TV KPM